Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersama-sama lagi kita pada pagi ini. Kepada sahabat-sahabat semua yang bersama dengan kita di dalam sesi ini, alhamdulillah kita akan bersama-sama pada kali ini di muka surat yang ke-134 insya-Allah. Iaitu kita akan bersama-sama untuk mentadabbur daripada surah Al-An'am ayat 53 sehingga ayat yang ke-59 daripada muka surat 134. Jadi insya-Allah kepada sahabat-sahabat semua agar jika ada kemudahan untuk membuka mushaf untuk sama-sama kita meneliti membaca daripada muka surat ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'd liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina alaysallahu bi'a'lama bisyakirin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, jadi kepada sesiapa yang bersama dengan kita pada pagi ini, moga dapat memberi feedback tentang suara dan juga tentang video pada kali ini insya-Allah. Jadi apa yang kita terbaca tadi, apa yang saya bacakan sebentar tadi adalah berkenaan dengan sambungan apa yang telah kita ceritakan sebelum daripada ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam muka surat 133 penghujung, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala telah melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada menghalau ataupun mengusir ataupun tidak membiarkan, tidak membolehkan untuk bersama-sama sahabat-sahabat yang miskin, sahabat-sahabat yang boleh dikatakan rendah lah kedudukannya di dalam masyarakat pada ketika itu, kerana ada permintaan daripada orang kafir pada masa itu, iaitu pembesar-pembesar orang kafir, pembesar Mekah pada masa itu. Mereka ini meminta kepada Nabi SAW, kami tak nak duduk bersama dengan kamu wahai Muhammad, kami tak akan dengar ceramah kamu wahai Muhammad selagi mana tu orang-orang tu ada, iaitu siapa? Iaitu Suhaibnya, Khabbabnya, Ammarnya, golongan hamba, golongan yang kalau mereka tak ada kami akan ikut. Jadi Nabi SAW pernah terfikir, bukan mereka, Nabi SAW nak merendahkan sahabat ni, tetapi pernah fikir untuk mencari jalan dakwah. Adakah itu satu cara dakwah yang terbaik ataupun tidak? Jadi Allah SWT terus mengatakan bahawa jangan kamu usir wahai Muhammad. Kemudian dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita, iaitu ayat hari ini, ayat 53 ni, Allah Taala memberitahu kepada kita satu prinsip, satu kaedah yang perlu difahami oleh kita semua dalam kehidupan ni, iaitu apa dia? Wa kadzalika fatanna. Fatanna ni cuba, maknanya kami cuba, dan begitulah kami cuba. Jadi apa yang berlaku tu, bentuk-bentuk iaitu apa? Ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang rendah tarafnya, ada orang tinggi tarafnya, ada macam-macam lah kan, golongan manusia ni ada yang Allah Ta'ala beri. Jadi kena ingat bahawa semua benda tu yang Allah Ta'ala yang berikan, bukan manusia tu boleh naik sendiri. Kalau Allah Ta'ala nak rendahkan, Allah Ta'ala akan azal, akan rendahkan, akan hinakan seseorang itu. Jadi semua itu adalah kehendak Allah SWT. Jadi Allah Ta'ala sebut sini, kenapa Allah Ta'ala buat macam tu? Ada kaya, ada miskin dan sebagainya tu. Jadi Allah Ta'ala kata fatanna ba'dahum bi ba'din. Allah Ta'ala uji sebahagian daripada sebahagian kamu. Maknanya ada sebahagian kaya, ada sebahagian miskin, ada sebahagian yang hina, ada sebahagian mulia tu. Itu semua adalah merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ba'dahum ala ba'din. Sebahagian daripada sebahagian manusia. Kemudian liyaqulu. Mereka supaya ni lahirlah daripada situ apa dia? Sikap-sikap orang-orang manusia ni. Liyaqulu, lalu adalah di kalangan mereka tu akan berkata, ahaula'i manallahu alaihim min bainina. Orang kaya ni mereka fikir bahawa semua benda ni, bahawa orang mulia ni, orang syurafa katakan dalam masyarakat ni, mereka fikir bahawa oleh kerana mereka ni kaya, mereka mesti dah dapat kemudahan dan mereka mestilah sepatutnya mendapat hidayah. Tapi tiba-tiba apa yang berlaku iaitu ramainya orang yang mula-mula sekali masuk Islam adalah terdiri dari pergalangan orang-orang yang miskin, al-mustad'afin, orang-orang yang hina dina dalam mata masyarakat. Jadi mereka itu tiba-tiba, jadi oleh kerana itulah maka berkatalah orang-orang ni, manallahu alaihim min bainina, dia kata alaysallahu bi'a'lama bisyakirin. Jadi mereka kata ahaula imanallahu alaihim min bainina, adakah mereka ni pula dapat kelebihan? Takkanlah
mereka dapat ikut kamu, tapi takkan mereka dapat kelebihan. Kami yang sepatutnya lebih, sebab kami ni mulia. Tengok ukuran manusia ni pada ketika itu, manusia, Allah Ta'ala mengatakan bahawa mereka melihat kepada keadaan duniawi tu. Kalau mereka ni mulia, kalau mereka ni kaya, maka itulah sebenarnya kelebihan. Kalau tak, itu bukan kelebihan bagi mereka. Orang miskin apa lebihnya? Itu mereka katakan, ahaulai manallahu alaihim min bainina. Mereka ke Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka? Tak. Itu pandangan mereka. Kurniaan tu adalah mengikut kepada kaya dan miskin. Itu cara pemikiran mereka. Allah Ta'ala pun katalah selepas daripada itu, alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah Ta'ala tu lebih tahu terhadap orang-orang yang bersyukur? Maknanya orang bersyukur ni, maknanya ini nak kata tempelak. Tempelak kan. Allah Ta'ala nak katakan jangan pandai-pandailah kamu kan. Allah Ta'ala lebih tahu siapa yang bersyukur. Jadi maknanya bersyukur ni bukanlah tandanya ialah dengan kaya ataupun miskin, mulia ataupun hina kan. Perkara itu bukan penentu kan. Bersyukur tu. Bersyukur ni mungkin boleh jadi kaya bersyukur, mungkin boleh jadi miskin bersyukur kan. Jadi dua-dua tu adalah merupakan bukan satu benda yang berlainan. Syukur itu boleh jadi daripada orang kaya atau miskin. Jadi perkara ni nak merobek kan, nak meruntuhkan cara pemikiran, cara kefahaman yang dipegang oleh orang-orang yang tidak beriman, ataupun sampai sekarang pun kita akan jumpalah sikap-sikap begini kan, iaitu orang menganggap bahawa kelebihan mereka ni, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kelebihan mereka ni terletak kepada kaya, miskin dan juga pangkat kedudukan dalam masyarakat. Jadi Allah Ta'ala tolak benda ni semua. Wa iza ja'aka allazina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Sekarang ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala kata iaitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iza ja'aka allazina yu'minuna. Ini adalah merupakan suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya memuliakan orang-orang beriman ni. Maknanya orang beriman ni tak kiralah mereka ni kaya ke miskin ke, tak kira kan. Yang penting kalau mereka tu beriman, apabila mereka datang kepada kamu, wa iza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina, apabila datang kepada kamu orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, Allah Ta'ala kata, iaitu dengan Quran, beriman dengan Quran, maka mereka mendapat kemuliaan. Jadi wahai Muhammad, fakul, maka katakan kepada mereka ni, kata apa? Salamun alaikum. Salamun alaikum, keselamatanlah untuk kamu. Maknanya beri salam lah kan. Jadi beri salam dalam Islam ni ada beberapa bentuk bentuknya assalamualaikum, assalamualaikum, macam-macam bentuk-bentuk dia kan. Jadi salam sahaja kan, itu pun adalah bentuk-bentuk yang dibenarkan oleh ulama. Cuma dari segi pahala ni berbeza-beza lah kan. Kelebihan ada alif lam, ada tak ada alif lamnya kan. Itu kita tak bincang lah di sini, insyaAllah kan. Sahabat-sahabat semua boleh tengok kan di tempat-tempat lain. Tetapi ini salah satu bentuk. Sebab itulah ulama kata boleh kita gunakan salamun alaikum, boleh juga kan untuk memberi salam. Kesimpulan dia ialah Allah Subhanahu Wa Taala sini menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam, nak memberitahu apa? Muliakan orang-orang yang beriman ni. Sehingga sepatutnya lah kalau ikut adab-adab salamnya, orang yang kanak-kanak memberi salam kepada orang tua kan, orang yang sedikit memberi salam kepada orang-orang yang ramai, orang-orang yang orang-orang yang berada di atas unta ke atas orang-orang yang berada di bawah, dan begitu seterusnya kan kalau ikutnya. Tetapi kalau ikutnya ialah sahabat memberi salam kepada Nabi. Tapi sekarang ni Allah SWT memerintahkan supaya Nabi itu beri salam kepada para sahabat. Ini keistimewaan yang sungguh-sungguh lah. Bila Nabi SAW memberi salam kepada sahabat, maknanya itu. Jadi Allah Ta'ala nak memberitahunya mulianya orang-orang yang beriman ini, walaupun kedudukan hartanya, kedudukan pangkatnya atas dunia ni, keadaan semasa dalam masyarakat ni, mereka tu nampak macam hina kan bagi pandangan masyarakat. Tapi tidak. Kalau mereka beriman, yes, mereka akan tinggi kan. Jadi Allah Ta'ala kata, kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Ni di antara lagi lah kan konten dia kan. Allah Ta'ala kata, memberitahu kepada Nabi supaya berkata kepada mereka, kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah Ta'ala telah menetapkan ke atas dirinya ar-rahmah. Jadi sebab itulah kita katakan salah satu sifat yang utama sekali bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah ar-Rahman ar-Rahim. Allah Ta'ala ni bersifat dengan Rahman, sangat Rahman, mempunyai rahmah, dan juga Ar-Rahim, sangat mempunyai rahmah juga kan. Tapi dalam bentuk yang berlainan lah kan. Itu kita dah bincang dulu di dalam semasa bincang Fatihah kan. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim tu menunjukkan kepada Allah Ta'ala ni sangat rahmah kepada hamba-hambanya. Kemudian Allah Ta'ala kata sini kan, Allah Ta'ala memberitahu kepada Nabi SAW supaya beritahu kepada para sahabat ni bahawa Allah Ta'ala ni sayang sangat kepada kamu,
kasih kepada kamu, rahmat kepada kamu, annahu. Sini annahu ni dibaca dengan baris atas, annahu. Ada qiraat membaca dengan innahu. Kalau innahu tu maknanya dia akan jadi ayat start ayat lain. Tapi bila annahu, dia adalah penjelasan. Dia kata dalam bahasa Arab dipanggil badal kepada ar-rahmah tu. Bagaimana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ni? Itu makna dia explain. Rahmat Allah ini annahu man amila minkum su'an bijahalah. Iaitu tanda rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ni bagaimana? Iaitu sesiapa yang melakukan kejahatan, dia melakukan kesilapan, dia melakukan maksiat dalam keadaan jahalah. Jahalah ini banyaklah ulama sebut kan, sama ada mereka ni lupa ke, itu buat jahat dalam keadaan lupa, ataupun buat maksiat dalam keadaan jahalah, teruk kan, perasaan down ke apa benda kan, kalah dengan nafsu dan sebagainya kan. Apa-apa tu, itu adalah penjelasan ulama lah yang detail lagi apa maksud jahalah tu. Tapi di sini maksudnya ialah Allah SWT nak ceritanya sangat sayang kalaulah seseorang yang beriman itu, dia beriman, dia yakin, dia memang orang beriman, tapi kemungkinan kadang-kadang dia buat salah. Jadi dia buat salah dalam keadaan dia jahalah. Lepas tu summata mim ba'di, kemudian selepas tu dia bertaubat. Maknanya dia tak berterusan lah di dalam kejahatan dia sebagaimana orang kafir kan. Jadi dia bertaubat selepas itu. Summata mim ba'di wa aslaha, dan tak cukup dia bertaubat saja, dia memperbaiki maknanya dia berubah, dia beramal baik. Dan itulah yang Nabi SAW katakan, apa ni tamhuha. Kalau kita wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha, dalam hadis Nabi SAW kan, hadis yang ke-19 kan, kalau kamu buat satu kesalahan, maka buatlah kebaikan selepas daripada itu. Kenapa? Kerana dia akan memadamkannya. Begitulah kan memang konsep dia kan. Maknanya kalau kita memang tersasul, tersalah kan, terbuat penuh kejahatan kan dengan tidak reda, tapi macam mana kan nafsu kan sebagainya kan. Jadi lepas daripada tu, buatlah kebaikan dengan banyak kan, sedar cepat-cepat, taubat cepat-cepat. Kemudian wa aslaha fa annahu ghafurur rahim, dan kamu akan dapati Allah itu fa annahu, Allah itu fa annahu, fa annallahu tu ghafurur rahim, Allah itu maha ghafur dan juga maha rahim. Itu adalah maknanya Allah Taala adalah rahmah, mempunyai rahmah, mempunyai rahim. Allah Taala semua sifat-sifat dengan tu. Kemudian Allah Taala juga tanda rahmat Allah, tanda rahim Allah tu ialah dia ni ghafur, dia ni rahim. Tengok kan banyaknya kan, betapa banyaknya apa ni sifat-sifat Allah, betapa perlunya kita ni bila mempelajari Asmaul Husna tu kan, iaitu kita pelajari betul-betul, kita akan boleh dapati kita akan boleh kenali Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Asmaul Husna, sebagaimana yang saya telah sebutkan sebelum daripada ni, yang telah dibuat oleh sahabat saya kan. Di negara Brunei ni ada seorang juga yang telah menjelaskan perkara ni kan, dengan setiap satu-satu kan, setiap setiap kali ceramah dia akan buat satu tu, masya-Allah kan, iaitu Ustaz Yusof Majid kan. Jadi insya-Allah kan boleh cari dalam Facebook dia, insya-Allah ada Facebook dia, Yusof Majid Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala pun sebut wa kazalika, sebagaimana Allah Taala telah, maknanya banyak benda kan Allah Taala wa kazalika, maka begitulah Allah Taala kata nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin. Nufassilul ayat, Allah Taala kata nufassilu maknanya nubayyin. Jadi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala begitulahnya Allah Taala ni menjelaskan ayat-ayatnya. Allah Taala ceritakan semua kan, cerita macam ni, nufassilul ayat. Kemudian walitastabin, dan Allah Taala nak menunjukkan, ditastabin maknanya tubayyin, maknanya menjelaskan juga tastabin, supaya jelas sabilul mujrimin, jalan orang-orang yang mujrim, orang-orang yang jahat, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang penjenayah ni orang kufur, orang semua tu kan. Jadi maknanya sekarang ni kan Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan ayat-ayatnya, dan begitu juga kan Allah jelaskan juga perangai-perangai orang kafir. Jadi di sini ulama-ulama katakan betapa pentingnya kita ni ialah iaitu kita ni mengetahui kejahatan orang kafir juga. Maknanya tak boleh kita ni tahu tentang Islam tapi kita tidak tahu jahiliah. Sebagaimana kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kan, iaitu kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kenapa kita ni perlu kita tahu jahiliah? Supaya kita tahu jahiliah ni, supaya kita boleh hindari. Jangan tak tahu jahiliah, tiba-tiba terkejut kan. Ya Allah, katakan ini jahiliahnya. Tiba-tiba terikutlah sebab tak tahu ini jahiliah. Jadi kita tahu jahiliah. Jadi zaman sekarang ni kita tengok dalam televisionnya, dalam apa ni kan, dalam surat khabarnya kita boleh tahu kan, dalam internetnya kan. Jadi sebab itulah kan, kalau kita ni ada anak dan sebagainya kan, bila kita tengok TV keluarlah benda-benda yang tak betul kan, kita kena explain kepada dia. Sebab apa? Kalau tidak, kalau kita pun tengok, dia tengok,
lepas tu kan tertengok lah kan, bukan sengaja nak tengok kan, tertengok apa benda yang berlaku tu kan, sekolah dalam berita dan sebagainya kan, dalam televisyen tu kan, dalam internet dan sebagainya. Jadi kena cerita, kena explain kepada anak-anak, kepada yang kecil supaya tahu yang ini adalah jahiliah. Inilah cara di mana jahiliah ada. Tengok kan, ni yang tak tutup auratnya, pembaca warta berita dan sebagainya kan. Itu maknanya kena cerita supaya masukkan, faham kan, dalam diri kanak-kanak tu bahawa itu adalah merupakan jahiliah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut kat sini pentingnya kat sini walitastabin sabilu, walitastabin walitastabina sabilul mujrimin. Itu adalah penjelasan yang dibuat oleh para ulama lah tentang perkara ni. Kemudian kul inni nuhitu an a'budallazina tad'una min dunillah. Katakan, beritahu. Jadi mereka ni sibuk kan ajak Nabi sallallahu alaihi wasallam ni supaya kadang-kadang macam-macam ajakkan orang-orang kafir ni. Kadang-kadang ajak bersama-sama menyembah Tuhan lah, kadang-kadang bergile-gile lah, satu hari sebuah Tuhan kau, kami akan ikut. Kemudian tu macam-macam. Itu cara kan, cara yang apa dibuat oleh orang-orang kafir ni kan. Orang-orang yang macam mana mereka ni nak menarik Nabi ni kan. Jadi Allah SWT beritahu kepada Nabi sini supaya explain kan, dengan jelas kan, clear kan, supaya memberi kata putus kata putus apa? Kul, katakan wahai Muhammad, inni nuhitu, aku ditegah kan. Tak boleh. Mana boleh aku ni buat kerana apa? Kerana nak raikan, kerana nak ambil hati ke dan sebagainya. No kan. Perkara-perkara maksiat tak boleh kita buat perkara yang maknanya maksud maksiat ni lah perkara yang memang jelas. Maksiat tu makna sepakat ulama, semua tak ada ulama kata benar kan. Ada setengah-setengah perkara tu memang perkara tu adalah ulama-ulama khilaf kan, khilaf pendapat. Itu cerita lain. Kita jangan sentuh benda tu. Kita nak sentuh benda-benda yang memang clear. Memang tak boleh. Ulama kata tak boleh, tak ada kata boleh kan. Jadi kita bertolak ansur dalam perkara tu semata-mata kerana apa? Nak ambil hati dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala kata no. Qul inni nuhitu, masalah beribadah kepada selain daripada Allah ni kan, a'budal lazina tad'una min dunillah, berhalanya dan macam-macam lagi lah apa yang kamu ajak aku ni kan. Allah SWT beritahu kepada Nabi nuhi tu, walaupun dengan tujuan yang baik pun tak boleh juga walaupun tujuan kita kata tak apalah, tujuan saya nak ambil hati dia kan, nanti mungkin dia ajak. Tak, kerana itu akan menyebabkan kekonfusan orang baru kepada Islam, dia akan confuse. Betul ke benda ni kan? Kalau salah, kenapa dia ni buat juga? Kan bukan dia ni orang Islami ke, grup Islam ke dan sebagainya kan. Jadi itulah bahaya kita ni kan, yang mewakili grup Islam ni terutamanya kan, ataupun ulama ataupun orang yang diikuti dalam masyarakat kan. Jadi supaya apa ni clear apa ni kan, bahawa kita tak akan buat. Inni nuhitu an a'budal lazina tad'una min dunillah. Aku katakan wahai Muhammad, aku ini dilarang, nuhitu, untuk a'buda, untuk aku ni beribadat, untuk menyembah selain daripada apa yang kamu sembah tu. Gitu kan. Kemudian kul la attabi'u ahwa'akum, katakan wahai Muhammad, aku tak akan ikut hawa nafsu kamu. Sebab apa? Itu adalah cara hawa nafsu tu kan. Ikut apa ni, ikut syaitan lah, ikut ibadat selain daripada Allah lah, ikut berhala lah kan. Tu semua tu adalah hawa nafsu kamu kan. Ahwa'akum, Allah Ta'ala kata aku tak akan ikut. Qad dalaltu izan, kalau aku ikut, bermakna aku ni sesat. Itu maksud dia. Qad dalaltu izan. Kalau aku ikut, nescaya aku ni sesat ni. Dalaltu. Wa ma ana minal muhtadin, dan aku tak akan jadi orang yang mendapat petunjuk kalau macam tu kan. Maknanya aku akan sesat jugalah sama dengan kamu kan. Walaupun maknanya sembah sekejap ke dan sebagainya. No. Tak boleh kan. Itu maknanya bukan sembah selama-lamanya. Kalau sembah selama-lamanya memang jadi kufur kan. Tapi kalau maknanya kan bertolak ansur dalam perkara-perkara akidah pun, itu sangat-sangat bahaya kan kepada kita semua Allah Ta'ala larang sini. Kul inni ala bayyinatin, katakan wahai Muhammad lagi, katakan lagi apa? Kul, katakan inni ala bayyinatin, aku jelas apa yang aku bawa, apa yang aku faham jelas ala bayyinatin min rabbi, daripada Tuhanku. Maknanya bayan, kata ulama tafsir jalan lain kata, dia kata bayyinatin maknanya bayanun min rabbi, aku ada penjelasan, aku ada clear, aku ada hitam putih, aku ada semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Ala bayyinatin min rabbi wa kazzabtum bihi, dan kamu tipu, kamu mengatakan bahawa apa yang aku bawa ni tipu. Bihi itu maknanya lah bi rabbi, dengan Tuhan aku, kamu kata aku ni tipu kan. Kamu mengatakan bohong Muhammad bohong, semua tu kan. Tak apa kan, tapi aku jelas kan, aku yakin kan dengan apa yang aku dapat ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kamu kata kazzabtum, kamu kata aku ni tipu, ma indi ma tasta'jilu nabi. Kemudian Allah Ta'ala ajar kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya mengatakan apa? Aku tidak mempunyai apa yang kamu nak tu, yang kamu nak cepat sangat tu.
Apa perkara yang kamu nak cepat tu? Ulama-ulama tafsir jalan lain dia kata ialah ma tastajilu nabihi ni ialah apa yang kamu nak cepat tu ialah orang kafir ni nak minta azab, nak minta balasan. Mereka kata apa kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Mereka kata, Muhammad kalau kamu ni betul, kamu kata kalau orang yang tak ikut Islam ni gini, mana dia azabnya? Turunlah azab kepada kami. Turunkan malapetaka, tolongkan bala kepada kami. Mereka cabar tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Jadi apa yang Allah SWT ajar kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah supaya katakan kata perkataan ni, iaitu apa? Ma indi ma tastajilu nabi. Aku tak ada, aku tak mempunyai. Maknanya kalau benda tu di tangan aku, kata ulama tafsir kata kan, kalau benda tu di tangan Muhammad, nescaya lama dah aku hentam kau semua kan. Aku campurkan kau, aku bakar semua kan. Sebab aku pun nak berehat juga. Itu astareh, kata tafsir jalan lain. Dia kata kan, aku pun malas juga dengan kau ni. Dah berapa dah ayat ni? 12 tahun Maknanya 12 tahun dah aku penat berdakwah kamu kan. Kalau aku ada azab tu kan, nescaya aku akan habis kan. Aku akan balakan kamu semua dah. Tapi aku tak mempunyai benda tu. Bahkan itu sifat Nabi kan, salah satu daripada sifat Nabi kalau ikut geram manusia kan, emosi manusia. Bahkan Nabi kita kan, dalam masa tahun yang ke-10 kita ingat kan, masa Nabi SAW pergi ke Taif, lalu selepas balik daripada Taif tu kan, orang kafir Taif tu tolak Nabi kan, tak nak terima dakwah dan sebagainya. Lalu apa yang berlaku ialah datang malaikat bukit kan, Jibril dengan malaikat bukit datang offer nak matikan mereka semua ni, orang Taif ke Mekah kena matikan semua. Sebab apa? Kedua-dua grup ni kedua di Mekah ataupun Taif ni dah tak terima Islam kan. Jadi Nabi kata apa kan? Nabi tak nak, tak apa. Kalau ikut emosi, biarlah hancurkan habis kan tak? Tapi Nabi tak. Ini maknanya kan, kalaulah Nabi ada, Nabi akan hancurkan. Kalaulah Nabi tu maknanya hati dia macam tu, nescaya dia akan hancurkan. Jadi Allah Ta'ala nak ajarkan kepada kita bahawa itulah sifat para da'i. Apa yang Nabi kata, aku mengharapkan akan lahir daripada aslabihim, daripada keturunan mereka ni, orang-orang yang akan memperjuangkan Islam. Jadi orang akan mengatakan la ilaha illallah, menerima syahadah, menerima akidah kan. Jadi memang betul kan, kita tengok kan apa yang berlaku selepas daripada tu, maka Mekah pun jadi Islam, Taif pun jadi Islam, dan Masya Allah kan, kalau ikutnya lah kan, kalau ikut dalam sejarahnya, iaitu Sultan yang membawa Islam yang besar Islam dah sampai kat sini awal, tapi selepas tu yang menjadi pemerintah iaitu Sultan yang ketiga di Brunei ini pun adalah merupakan Sultan yang berasalnya daripada Taif. Jadi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala melahirkan kan daripada Taif, daripada Mekah ni orang-orang yang menyebarkan Islam, Masya Allah kan. Jadi Nabi SAW tak macam tu kan. Jadi kemudian dia kata ma indi ma tastajilu nabihi inil hukmu illa lillah. Penentuan, ni Nabi ajak konsep dia kan kepada kita semua. Inil hukmu illa lillah. Penentuan ni macam mana nak buat ke, nak hukum macam mana ke, nak tentukan macam mana ke, even dalam segala perkara. Even dalam, kita katakan dalam hukum hakam, dalam penentuan, dalam baik buruk, kita nak putuskan macam mana, semua tu adalah terserah kepada Allah SWT. Kalau Allah SWT dah kata macam ni, sebagai contoh lah katakan, orang mencuri potong tangan lah katakan, orang yang berzina kena sebat kan. Jadi kalau kita ni rasa macam kena sebat pula kan, itu dah keputusan Allah SWT. Inilah hukmu illa lillah. Ketentuan hukum tu adalah mesti diserahkan kepada Allah SWT saja. Kecuali kalau Allah SWT tu dah beri kebenaran kepada kita, kepada ulama-ulama, kepada serahkan kepada orang mukmin kan. Yang ni awak semua putuskanlah, putus sendiri. Itu yang kita panggil sebagai takzir dalam Islam. Takzir tu ialah satu benda yang tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara clear, tapi Allah Ta'ala serahkan kepada hakim-hakim Islam, pemerintah Islam kan, untuk memutuskan. Itu boleh kan. Selain daripada itu, apa yang telah ditentukan oleh Allah, maknanya sepatutnya manusia ni tak cabut tangan dalam apa perkara juga dalam masalah undang-undang ke, dalam masalah ketetapan biasa dalam hidup kita kan. Kalau kita kata satu benda ni tak bagus, maka tak bagus. Kalau Allah Ta'ala kata tak bagus, tak bagus. Kalau Islam kata tak bagus, maka ia tak bagus. Tak kira lah manusia, masyarakat apa kan kata benda tu bagus ke tak bagus. No, masyarakat jangan cakap banyak gitu katakan. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala dah tetapkan satu perkara, benda tu baik ataupun buruk, maka kita mesti ikut cakap Allah Subhanahu Wa Taala, ikut kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hukmu illa lillah. Itu maksud inilah hukmu illa lillah. Kemudian tu yaqussul haqqa. Allah Taala menceritakan yang al-haqqa, yang benar. Ada qiraat di sini, bukan yaqussu, dia baca dengan yaqdiyal haqq. Yaqdiyul haqq, yaqdil haqq, yaqdil haqq bacaan dia. Jadi ada yaqdi, ada yaqussu. Jadi jangan terkejutlah kalau ada dalam setengah-setengah qiraat tu dia baca macam tu iaitu memutuskan. Yaqdi itu makna memutuskan yang benar. Yaqussu menceritakan yang benar
Itu dua qiraat yang agak-agak berbeza sikit kan. Kemudian wa huwa khairul fasilin, dan dialah sebaik-baik fasil. Fasil itu maknanya hakim, maknanya penentu Kul law anna indi ma tasta'jiluna bihi. Ni tak habis lagi cerita kan. Makna apa tadi? Kita katakan iaitu orang kafir. Kita cerita orang kafir nak minta kan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni. Iaitu Muhammad, mana dia yang awak kata tu azab bala tu kalau kami ni tak beriman. Jadi mereka ni minta lagi. Allah SWT kata di sini, kul, katakan wahai Muhammad kepada mereka ni, lau anna indi ma tasta'jiluna bihi, kalaulah aku ada apa yang kamu nak cepat tu, laqudiyal amru baini wa bainakum, nescaya putuslah. Putus makna selesai lah, tak ada masalah lah kalau macam ni. Yang kita sebut tadi laku dia. Jadi yang ini mengexplainkan yang tadi lagi. Yang explainkan yang ayat apa tadi? Ayat 57 tadi. Ini ayat 58 Jadi ayat 58 ni menjelaskan lagi bahawa kalaulah aku ada apa yang kamu nak tu, nescaya laku dial amr. Nescaya selesailah kerja aku. Laku dial amr, aku hukumlah kamu lah, kamu tak nak ikut sangat. Baini wa bainakum, di antara aku dan kamu. Tetapi maknanya tidaklah, tu maknanya aku tak adalah benda tu kan. Wallahu a'lamu bizzalimin. Tapi Allah Taala, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam kan, Allah SWT memberitahu kepada Nabi, berkata kepada mereka, beritahu kepada mereka ni bahawa Allah Taala lebih tahu siapa yang zalim, siapa tak zalim kan. Jadi maknanya kat sinilah kan, nanti memanglah kan selepas daripada tu, selepas daripada Mekah, kita tengok kan, selepas Nabi dah berpindah dah, banyak daripada ketua-ketua orang-orang Quraisy mati dalam peperangan Badar. Kecuali tinggal beberapa kerat lagi. Tinggal Abu Jahal, tinggallah, dan juga anak-anak kecil-kecil sikit kan, Khalid bin Al-Walid ke, Amr ibn Al-As dan lain-lain lah kan. Yang lain tu yang big boss tu dah mati semua. Abu Jahal semua tu dah mati dah dalam peperangan Badar. Tapi selepas tu tengok kan, Allah SWT tahu kan siapa yang dia nak beri petunjuk dan sebagainya kan, dan apa hikmah dan sebagainya itu kita serah kepada Allah SWT, sebab Allah itu Maha Hakim. Selepas Fathu Mekah, kita tengok Abu Sufyan telah bertukar menjadi seorang daripada panglima-panglima Islam yang menyebarkan Islam sehingga putus tangan dan sebagainya lah kan. Itu panjang cerita dia. Bolehlah sahabat-sahabat semua refer kepada cerita Abu Sufyan bin Harb. Kemudian datang pula anak dia Muawiyah, seorang sahabat yang hebat yang telah mengembangkan Islam di Syam dan sebagainya. Jadi semua cerita tu nak menunjukkan apa? Bahawa Allah Ta'ala tu lebih tahu. Jadi Allah Ta'ala tak berilah kepada Nabi ni untuk menghukum. Sebab apa? Manusia ni kan, Nabi Muhammad SAW adalah manusia kan. Tapi walaupun Nabi Muhammad ni tidak akanlah melakukan perkara yang dilarang kan, tapi kadang-kadang ada kecenderungan yang mana pemilihan tu pada Nabi kita SAW pun ada yang ditegur oleh Allah SWT, nak ceritakan untuk menjadi hikmah kepada kita kan, bahawa sepatutnya buat macam ni, sepatutnya buat macam ni kan, tak boleh buat macam ni, perasaan macam ni tak boleh, begitu dan seterusnya. Jadi Allah SWT kata wallahu a'lamu bizzalimin. Ayat terakhir pada pagi ini adalah wa indahu mafatihul ghaib. Allah SWT cerita sini adalah di sisi Allah lah. Maknanya Nabi kita SAW tak mempunyai tahu perkara-perkara ghaib. Yang mafatihu ni ada terjemahan mengatakan ialah khazain, khazanah ghaib, maknanya perkara-perkara ghaib lah kita katakan. Ataupun ada yang kata ialah jalan-jalan yang membawa kepada benda ghaib ni hanya diketahui oleh Allah SWT. Allah Ta'ala memiliki. Wa indahu, di sisi Allah sahaja. Hu tu Allah, mafatihul ghaib, kunci-kunci perkara ghaib, la ya'lamuha illahu, hanya dia saja yang tahu. Ada apa? Di dalam ayat yang lain di dalam surah Luqman, surah Luqman ayat yang ke-34 surah Luqman boleh refer insya-Allah, ayat 34 Allah SWT menjelaskan ada 5 perkara sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari. Dia kata ayat ini ditafsirkan oleh ayat sana, iaitu surah Luqman. Surah Luqman ni surah yang ke-31 31 ayat dia 34. Jadi di sana ada diceritakan, muka surat dia 414 boleh refer. Muka surat mudah kita sekarang mudah, muka surat dia 414 boleh refer, di mana Allah SWT sebutkan bahawa Allah Ta'ala ni mengetahui 5 benda ghaib yang tidak diberitahu, yang tak akan diberitahu kepada manusia. Apa dia? Iaitu yang pertamanya hari kiamat, yang keduanya ialah turunnya hujan, berapa banyak hujan yang turun dan sebagainya kan, berapa titik, berapa milimeter, semua satu dunia kan, Allah Ta'ala saja yang tahu. Kemudian tu apa yang ada dalam rahim, kemudian tu seterusnya Allah Ta'ala tahu apa ni manusia akan lakukan apa esok. Esok apa yang akan buat, kita mana tahu kan sehingga orang siapa pun tak boleh nak predik. Yang kata hujan tak hujan, itu tentang hujan. Ini tentang manusia apa nak, dia nak mati esok. Kemudian yang kelimanya ialah Allah Ta'ala sebutkan bahawa dan manusia tak tahu di mana dia mati. Jadi itu 5 perkara. Inilah yang Nabi SAW beritahu wa indahu mafatihul ghaib. Allah Ta'ala ni mempunyai kunci-kunci ghaib
dan la ya'lamuha illahu, tidak tahu perkara-perkara gaib itu melainkan dia, melainkan Allah Ta'ala. Wa ya'lamu ma hutan kalau pun kecil, depan rumah kita pun kalau kecil, semak samun pun kita tak tahu banyak mana pokok dia kan. Ini pula Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata bukan sekadar pokok, daun yang gugur tu Allah Ta'ala, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, melainkan dia tahu. Nak tunjuk, nak kehebatan apa ni, kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tahunya Allah. Wala habbatin fi zulumatil barri, dan tidak ada habbah, bijian di dalam kegelapan malam, kegelapan bumi. Zulumatil ardi ni maknanya lah dalam hutan ke, di bawah bumi ke, kita tak tahu kan. Kita maknanya kan complicated lah kita kata kan, maknanya biji tu jatuh kan di dalam hutan mana, di prairie Amerika ke, di mana kan tempat tanam gandum ke, Allah Ta'ala semua tahu. Allah Ta'ala kata fi zulumatil barri, di dalam kegelapan bumi, maksudnya setengah ulama kata di dalam bumi itu. Kemudian wala ratbin wala yabisin, tidak ada yang basah yang kering. Maksud yang basah kering ni ulama kata ialah semua sekali, maknanya ada merangkumi apa saja. Mana ada tak basah tak kering kan? Atas dunia mana ada tak benda yang tak basah dan tak kering? Apa lagi kan? Nak ceritanya semua benda tu illa fi kitabim mubin, melainkan semuanya adalah berada di dalam kitabim mubin, iaitu berada di Lauh Mahfuz. Telah tercatat, Allah Ta'ala tahu kan. Sebab yang Lauh Mahfuz tu Allah Ta'ala yang menyuruh qalam tu supaya menulis di Lauh Mahfuz tu. Dan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih hebat lagi. Wallahu alam bisawab. Jadi alhamdulillah kita telah tamat muka surat yang ke-134. InsyaAllah bersama-sama lagi, kita akan bersama-sama lagi di muka surat 135 di dalam sesi akan datang insyaAllah. Wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.